Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedar tak sedar kita telah masuki bulan yang penuh barakah, Ramadan Al-Mubarak. Ya. Bang, okey bang? Ramadan tiba, Ramadan. Nyanyi intro. Bukan marhaban tiba. Bukan. Ahlan wa sahlan. Itu lagi dalam tu. Marhaban. Lama kita ni bang. Ya. Jadi episod yang ke 5. 5. Sedar tak sedar episod ke-5. Sekali lagi saya tak akan terlepas untuk mengucapkan terima kasih kepada semua penonton yang telah pun subscribe channel YouTube Hafiz Ahmad. Ya, betul. Dan juga Cakap Sukan. Cakap Sukan juga memainkan peranan dalam mempromosikan Ninja 3.0. Yap. So bulan puasa ni macam mana? Puasa semua okey ya? Alhamdulillah. Okey. Jadi bila puasa kita tak pakai baju batik. Betul. Kita pakai kurta. Kita ikut tema. Ya, tema. Kan? Tak, tema ni pula yang abang pun pilih colour macam ni. Lain kali telefon lah saya. Lepas tu jalok-jalok kan. Tak, producer tak guide. Tak guide. So mana yang dia tangkap tu bawa. Okey. Minggu ni ataupun segmen episod kali ni kita special sikit. Betul. Kita akan mulakan dengan hiburan. The more to entertainment sikit lah. Entertainment sikit. Sebab Entertainment come football lah kan. Bukan entertainment saja. sebab tetamu kita biasalah India ni selalu orang kata apa menghasilkan kejutan. Betul. Okey. Kita pernah bawa Min dengan Copot. Yep. Okey. Dan kali ni kita bawa dua individu yang beristerikan retis. Celebrity. Bukan selebriti. Celebrity. Ya, okey. Okey. Di ujung sana Rudy Ramli. Assalamualaikum Di. Waalaikumsalam. Selamat Boleh ucap lagi lah. Boleh pengantin baru. Terima kasih. Alhamdulillah. Lain Tahniah, senyum. Senyum lain, owning rambut pun dah lain. Siap Siap, Apa perkembangan terkini? Selain daripada tak silap saya dia dengan Copot. Ya betul. ya. Saya dengan Copot SR Academy. Selain tu saya mengajar akademi juga di sekolah kebangsaan Bukit Antarabangsa. Akademi sekolah. Di sekolah lah. Sebab dia ibarat macam kurikulum berbayar lah. Tapi kelab masuk di sekolah tu. So kita pengajar ni adalah coach luar lah yang mengajar di sekolah tu lah. Dan di sebelah kanan ni adalah Tak asing lagi lah. saya antara guest yang saya rasa wajib masuk dalam ni. Yalah. Apa orang nak kata? Tak pasal netizen ada. Saya abang ada dengar netizen meletakkan dia sebagai trendsetter pandit. Abang selalu dengar netizen cakap kan? Trendsetter. Trendsetter. Pandit panggil trendsetter. Zakuan Azhar Ya. bukan asing. Sihat adik. Siap, Alhamdulillah bang. Terima Okey. kasih bang menjemput saya. Ingat tadi tak nak jemput tadi. Saya tengok episod 1, 2, 3, 4. Tak ada lagi Zakuan Adhar ni. Alhamdulillah. Terima kasih Ada bang. dalam list. Ada dalam list. Sebab kita memilih. Kita memang memilih. Okey. Apa pun kita nak buka segmen yang pertama ni, kita nak menjerumus kepada karier mereka. Ya, betul. Ada orang tahu apa Zakuan mereka. Okey, orang tahu Rudy Rudy ni special. Betul. Kalau saya tak tengok lebih, tetapi lately ni saya lebih kepada artis. Oi. Takkan nak buka topik tu dulu. Apa salahnya? Di, mungkin boleh cerita Di sedikit latar belakang macam mana mula dalam bidang bola sepak ni yang membawa awak menjadi antara pemain muda yang terbang ke Jerman satu ketika dahulu. Antara pemain pertama dengan Fazli Syahri kan. Saya bermula dengan Akademi Bola Sepak Selangor lah. Masa tu dilatih oleh Coach Ridwan Abdullah lah. Di akademi masa dulu kan kalau kita tahu memang setiap state ada akademi kan. Dan di situlah saya rasa karier saya orang kata dikena pasti oleh Coach Ridwan. Lepas tu saya dihantar ke SW Wehen. Bukan saja SW Wehen tapi saya pun attachment di Bayern selama sebulan. Dan balik tu pun saya rasa karier saya boleh katakan besar itu sebab saya rasa saya antara pemain paling muda lah yang beraksi untuk skuad Selangor. Umur 16 tahun pun saya dah join team first team dan lepas tu terus ke seterusnya lah bakat saya tu lah. Jadi saya rasa perkembangan saya tu Awak tak pindah? Awak pergi PKNS? Saya pergi PKNS. Banyak bang kalau ikutkan pindah tu banyak. Berapa tim tu? Saya pergi PKNS. Kita boleh berawal. Kita daripada awal saya keluar pergi PKNS. Lepas saya pergi PKNS, saya pergi Telekom Melaka. Saya menang dengan Telekom Melaka. Lepas Telekom Melaka, saya pernah ke Perlis.
Perlis bang. Tapi Perlis tu mungkin rezeki saya tak panjang. Tapi saya dipinjam ke Kuala Muda Nazar. Ya, K-Devon. Ya betul. Time tu alhamdulillah kita champion Liga Perdana. Lepas tu saya balik ke Kali Selangor. dengan Mak Lim. Mak Lim, betul. Mak Lim. Lepas tu saya balik ke Selangor. Coach Devon yang bawa balik. Saya 3 tahun dengan Coach Devon di Selangor. Lepas tu saya balik ke PKNS. Saya balik PKNS. Haji Rahman. Haji Rahman betul bang. Haji Rahman. Selepas saya dengan PKNS, saya pergi ke ATM dengan Mendian Coach Satya. Malon situ. Masa tu betul Malon. Malon saya dengan dia. Lepas tu saya ke Negeri Sembilan. Selepas Negeri Sembilan saya Negeri Sembilan. K-Devon lagi. ke Devon lagi. Negeri Sembilan yang yang Nizam Jamil main team tu. Bukan. Yang sebelum tu. Itu topik lain. Itu topik lain. Oh, okey. Tak ada Sembilan lah. Negeri Sembilan, betul. Macam marah anak Sembilan. Sama Negeri Sembilan tu. Sebelah tu Negeri Time Sembilan. tu ramai lah macam Pak Long, Rizal Zamri. Time tu pergi. Karim Amin ada. Karim Amin ada. Negeri Sembilan. Time tu tim Negeri Sembilan Padu. bajet besar. Padu. Betul. Padu. Lepas tu habis saya ke MOF. Last saya sekali dekat MOF lah. Ministry of Finance. Dahsyat bang. Tahun bila last career sebagai pro? 2017. 2017. Nombor 9 tu maintain. Masih lagi alhamdulillah maintain lah. Daripada dulu sampai sekarang. Tapi dulu mula tu tak pakai abang nombor 9. Tapi Orang lain pakai selepas lah tu, kan? sekarang boleh lah. Coach yang paling awak rasa macam best lah, Devon lah. So far Devon lah. Sebab saya dah. Dek. Betul. Ura-ura nak ke Negeri Sembilan pula tu. Ya? Tak nak. Ura-ura je lah. Wah, ini eksklusif ni. Kita dengar ura-ura orang Okey, kan. okey. Tapi saya pun dengar ura-ura. Devon bakal menamakan bekas pemain kebangsaan makan jersey nombor 8 Kembali. kembali sebagai penolong jurulatih. Oh, boleh. Dia kira dia punya ura-ura. Dia tak kira kita punya ura-ura. Okey, itu cerita Rudy ya. Dia. Di, awak adalah pemain yang pengalaman sebab Zakuan ni banyak. Dengan Zakuan ni saya ada 28 soalan. Banyak. Kita simpan tu. Di, awak di Jerman ni orang tak tahu macam mana apa membezakan sebenarnya budaya. Masa tu, Muda lagi. Muda. Remaja. Pergi Jerman. Ya betul. Sebab ada satu cerita nanti awak ni lah. Cerita ni kawan-kawan kita juga. Dia pergi England. Okay, dia attach di team di England. So di England, habis je game, baju semua dia campak dalam washing Box machine. lah, Semua dia siap. Semua siap. So dia balik sini. Dia Dia bagi tahu ikut style management tu, dia suruh beli washing machine. So dia nak semua benda macam tu kan. Benda-benda macam ni nampak macam lawak. Tapi saya bagikan kredit kepada player tu. Player tu pernah masuk India. Saya rasa mental professionalnya di situ sebenarnya. Ya, betul. Basic. Mungkin awak boleh share ni benda-benda lain. Sebab saya kalau ikutkan dua tim yang berbeza lah. First saya pergi Bayern tu, walaupun saya time tu saya umur 17 lah saya pergi Bayern kan. Time tu pun saya dah rasa profesional lah. Sebab bila kita pergi pun, kita pergi macam biasa, kita pergi lenggang kan. Biasa tak ada bawa apa-apa kan. Sampai sana dia bagi baju training apa semua. So bilanya kita dah pakai, habis je kita bukanlah kat campak lah. Kita tahu elok kan. Kita kan tahu elok apa semua. Letak tempat dia khas letak tempat dia. So lepas tu dia orang yang basuhkan semua. Jom maknanya esok kan benda yang sama lah kita buat kan. Tapi bila saya pergi ke klub SUHN tu berbeza lah. Sebab klub yang kecil kan. Sebab saya pergi pun, saya punya first team pun dia main Division 3. Saya ni main, mula awalnya tu saya dihantar untuk main untuk underage. Lepas tu kita ada masalah sikit dengan visa sebenarnya. Kita ada visa. So kita balik-balik ke Malaysia. Lepas tu masa tu yang bawa kita orang, saya dengan Fazli adalah Hogger lah. Hogger Berman. Hogger Berman yang orang yang bertanggungjawab buat kita. So bila kita pergi sana, so dia bila kali kedua tu dia janjikan saya untuk kita main second team lah. Maksudnya time tu SUHN ada second team. So second team tu adalah bermain di Division 5. So kita main Division 5 kat sana bang. So Division 5 pun sama lah macam kita jugalah. Kita bawa baju training apa semua kan. So benda tu kelekapan tu memang kita sendirilah yang sediakan. So bukan diorang lah. So even kalau first team saya lain lah. First team saya mungkin benda tu berbeza lah dia nak buat. Untuk yang second team tu kurang lah. So dari segi kalau abang tanya saya, environment tu memang Tapi awak dapat rasakan masa di Bayern lah. di Bayern tu saya rasakan lah. Masa tu awak dengan Fazli kan? Saya pergi Bayern, saya seorang je. Fazli pergi SUHN dulu. Lepas tu balik tu baru saya pergi dengan Fazli Sari pergi ke SUHN. Gila ni. Pergi Jerman ni umur muda. Betul. Boleh cakap 17.
Tak boleh. Buku ada tapi tak boleh. Kalau bercakap pun macam itik ayam lah. Cumanya kita kadang-kadang tu macam, yalah kita tahu pasal bahasa bola kan. Kanan, kiri kita belajar sikit-sikit bahasa-bahasa macam tu lah. 5 bulan lah. Lebih kurang 7 bulan. 7 bulan. 7 bulan. Ridu. Mak Ridu. Mak Ridu. Coach Mak Ridu. Ridu, betul. Okey, itu cerita pasal Rudi ya. Kita akan sini. Mungkin abang nak tanya dengan Zakuan sebab saya kalau saya start tanya Zakuan ni, saya takkan berhenti. Tapi kita nak kena bagi tahu generasi sekarang ni pasal Zakuan ni dia punya orang kata signifikan dia produk sekolah sukan Bukit Jalil. Betul, sekolah sukan So Bukit Jalil. mungkin Zakuan boleh share sikit lah macam mana mula Zakuan join sekolah sukan Bukit Jalil tu dan sampai kualiti Zakuan hingga ke national player. Okey, sekolah sukan Bukit Jalil ni dia dekat time saya masuk tu dia pengambilan dia daripada form 4 dan form 5. Form 1 sampai form 3 dia start di sekolah sukan Bandar Penawar. Okey. Jadi pengambilan sekolah sukan Bandar Penawar tu sebenarnya daripada darjah 6 lagi lah, umur 12 tahun. Ketika itu dia akan ada satu penilaian. Time tu dia bila masuk sekolah sukan dia tak ada specialist yang kita budak bola kita pergi sana akan main bola, tak. Okey. Dia akan ada satu orang kata ujian mana dia ada kena lompat. Dia akan ambil had ketinggian. So siapa ada ketinggian tu ada sedikit advantage lah untuk masuk sana. So bila masuk sana dia akan macam pilih. Cooper test jugalah. Dia akan pilih sukan apa yang nak masuk. Okey. Ada yang masuk olahraga, ada yang apa semua kan. Jadi saya tak ke Bandar Penawar. Saya ke sekolah Tunku Puan Durrah. Di mana sekolah Tunku Puan Durrah tu pun kira sekolah projek juga. Sekolah projek. Syuk MSN. Betul. Senior dia. Betul. Dan ketiga itu dia ada dua bola time tu dia ada akademi dan juga sekolah sukan Tunas Cemerlang time tu. Saya masuk di sekolah sukan Tunas Cemerlang lah. Di masa tu awak sempat lagi ada Tunas Cemerlang masa tu. Tunas Cemerlang tak saya sekolah Kuala Selangor. Kuala Selangor. Dekat Kuala Selangor. So start daripada situ form 1 sampai form 3 tu saya form kalau tak salah saya form 1 ke form 2 saya dah start terpilih untuk bermain Sukma. Negeri 9. Sukma Negeri 9 ketika itu. Dan Masa tu umur berapa? baru saya kira muda, paling muda lah. 14. Saya dan abang lah. Kira paling muda sekali diserap untuk bermain Sukma. Dan nak dijadikan rezeki saya. Kira champion. Time tu Negeri 9 pula tuan rumah. Betul. Dan di situlah bermulanya nama saya dan juga idea. Dan satu lagi mungkin advantage atau rezeki saya, kita orang pasangan kembar kan. Jarang ada pasangan kembar yang bermain sekali. Sebelum tu ada Khairi Zainal dan Faizal Zainal. Dan saya orang kata generasi kedua kembar lah yang bermain bola. Negeri 9. Negeri 9. Dan di situlah start daripada Sukma itu yang bermulanya saya start nama di apa orang kata disenaraikan lah untuk pemilihan sekian dan alhamdulillah form 4 saya dapat terpilih untuk ke Bukit Jalil. Kalau tak silap saya Negeri 9 dalam 3-4 orang saja ke sekolah sukan Bukit Jalil ketika itu. Terpilih lah. Terpilih ke sekolah sukan Bukit Jalil. Tapi Coach Haris. saya time tu Coach Apai. Coach Fairuz. Coach Fairuz. Jadi bila masuk sana, sebelum saya masuk tu dah ada batch sebelum tu. Time tu Bukit Jalil Datuk Zainal. Coach kat tu. Chip kat situ. Jadi bila generasi saya masuk tu dah ada batch-batch lain lah dekat atas. Dan Ronald Smith. tapi time tu Bukit Jalil FM Under FM. Macam sekarang ni baru nak buat kan. Under NFVP FM Amir Ali. Dan dari situlah start saya masuk ke sekolah sukan Bukit Jalil, di mana kita dah tahu kita masuk dekat sekolah sukan Bukit Jalil ni dia satu sekolah yang saya rasa bila you masuk situ you bergaul dengan champion. Semua dalam tu adalah Olympian. Dekat situ kalau gimnastik form 1 dah gimnastik. Ada darjah 6 dah start wakil. Semua bertaraf nasional lah. Semua dah bertaraf Olimpik lah. So kita bola time tu tak adalah sampai Olimpik, tapi kita dah bergaul dengan champion time tu. So dalam sekolah sukan tu kita dah bergaul dengan mentality champion. Dan kita dah berada dengan orang hebat dan secara tak langsung kita kena fight untuk jadi hebat lah. Dan dari situlah bermulanya. Panjang lagi cerita dia. Tapi saya pendekkan di mana start form 4 saya masuk ke sekolah sukan Bukit Jalil. Syat lah. Dia cikgu dia, salah seorang cikgu dia tu wife Riza Hashim. Betul. Betul. Kan? Betul. Okey, itu cerita bagaimana. Tapi kita nak alihkan sikit lah.
Mesti berdebar ni dua orang ni. Apa soalan Apa soalan? Relax. Satu ni dah bagi hint kan. Relax. Soalan jangan arti sangat Relax. Kita ada soalan. Kita nak tengok momen yang kalau kita bicara tentang Piala Malaysia. Piala Malaysia ni adalah satu pentas yang semua orang pemain akan mengidamkan. Betul. Di kalau mungkin sepanjang awak main career, tak kira lah awak masuk final ke tak masuk final ke, tapi momen dengan tim mana yang awak rasa macam this is the best ever performance awak dalam Piala Malaysia? Kalau tanya saya untuk Piala Malaysia lah, saya rasa Selangor lah. Dengan Selangor Tapi sepanjang kalau abang tanya saya, career saya, saya Piala Malaysia je saya tak dapat. semua awak dapat. Lain poin lain semua ada. dapat. Piala Malaysia je saya tak dapat. Sebab tahun 2002 tu, 2002 tu saya ACL. Masa tu kan Amri yang skor gol kan, saya ACL. So time tu Selangor champion kan. So saya rasa lepas tu rezeki saya tak ada dekat mana-mana tim. Tapi even kalau saya untuk tim lah kan, memang Selangor is the best lah. Sebab after sekarang pun kalau abang tahu pun, last saya dengan Selangor pun saya menang FA Cup dengan Liga Super. So sampai sekarang belum lagi lah piala tu belum lagi rezeki Malaysia Cup saya lah. Tapi kalau untuk Liga Super, Piala FA tu alhamdulillah. Ego Piala Malaysia ni lain. Betul. Sebab saya rasa kalau fikir dulu lah, zaman dulu, benda tu kalau kau main Piala Malaysia, sebenarnya benda tu market. Betul. Kan abang tahu kan, market Hujung tahun kan. Yes, sebab benda ni sebab tu bila hujung tahun dia next market. season lah. Untuk next season. So market kita. Betul. So bila kita bermain, so bila kita ada dalam team, so orang akan, yalah bukan orang saja, management, coaches, so akan tengok kita. So benda tu lah jadi market kita lah untuk pergi ke team lain ataupun kita nak stay dengan team yang sama. Walaupun dalam liga kita tak perform, tapi Malaysia Cup kita perform. Betul. Terus kita punya. Sebab dulu kan ada keadaan, dulu kan ada boleh player pinjam kan. Pinjam pun semua. Kadang-kadang tu pun salah satu nasib juga. Kadang-kadang player yang pinjam pun kita tak tahu dia sebelum ni tim biasa je. Betul. Tapi Bila even dia menjadi perform, betul. dia dah duduk dengan tim yang orang kata tim yang baik kan. So saya rasa salah satu Saya bila ingat tu Hairudin Omar. Hairudin Omar daripada tak silap saya time Negeri Sembilan champion, dia berada dengan Negeri Sembilan. Dia balik Kelantan champion. Time tu Malaysia Cup lah. Malaysia Cup. Ada nak tanya apa? Tak ada. Okay, itu pasal Malaysia Cup lah. So macam mana pula yang boleh terlekat dengan artis ni? Alamak. Oh lama. Tengok cara dia tu. Tengok cara. Bawa pusing Bagi hayal hidup masing-masing, lepas tu pak pergi. Tiba-tiba saya jujur saya cakap ni. Kalau orang yang rapat-rapat dengan saya ni, kalau bila kenduri tak jemput, saya boleh block number ataupun saya boleh delete number dia. Macam terasa juga Saya lah. rasa. Okay, itu nanti saya akan explain. Saya akan review kemudian. Nanti saya akan explain lah. Lama kita tahu. Bergaduh dia. Lama kita tahu. Kadang-kadang nak main bola ni. Ya, betul lah. Saya tahu dia seorang. Ya. Macam mana boleh terdetik hati? Macam mana peminat nak tahu Anak ni? dia besar-besar. Kenal. Jadi macam mana boleh kembali semula dengan isteri sekarang ni? I mean jodoh lah kan. Yalah, jodoh lah. Okay. Terbuka hati tu. Terbuka tu sebab kalau ikutkan saya dah bercerai dah 5 tahun abang. So yalah, kalau 5 tahun tu saya rasa untuk saya mungkin jangka pasal panjang lah. Sebelum ni mungkin saya survive orang kata menjaga anak kan apa semua seorang. Dan saya mungkin nampak untuk anak saya membesar tu memang struggle lah. Betul. Kan, dengan apa yang saya buat sekarang. Sebab yalah, kita tak ada orang kata pekerjaan tetap kan. Kita tak ada orang kata bila cukup bulan je tekan nombor pin keluar duit, tak ada. So benda tu memang banyak lah orang kata macam memberi saya orang kata semangat lah. Salah satunya anak saya lah yang 2 orang kan. Jadi bila sekarang ni terbuka hati tu memanglah sebab yalah kita sampai bila kita nak duduk seorang kan. Betul. So alhamdulillah lah rezeki saya tahun ni saya mendirikan rumah tangga. So ada orang kata kira ada orang jaga sikit lah pakai minum apa semua benda-benda macam tu lah bang. Lama dah kenal lama dah. Kenal tu dia sebenarnya dia sebenarnya macam ni, dia senior saya di sekolah projek lah, sekolah projek saya 11 dan dia tu tua daripada saya 4 tahun. Bila saya masuk sekolah tu, Oh, dia atlet juga. dia atlet, dia main hoki. Okay. Di di sekolah projek kan, sekolah sukan. 11. So saya form 1, masa tu dia form 5. So bila orientasi ni saya
kira dalam grup dia lah orientasi. So saya ni kira adik angkat dia lah mula. Baru nak cakap tu. Cerita kita punya sama lah. Okay, betul. Malaysia ada sejarah juga. Okay. Host tak boleh ditanya. Okay. Host boleh tanya oleh. Oleh tak tanya host. Host kena simpan. Okay. So dia kira kakak angkat saya lah di sekolah lah. Lepas tu bila dia dah habis form 5, so kita dah Masing-masing kan. Dan saya pun masa tu pun saya pun kahwin awal. Kan saya kahwin awal dan bibit-bibit perkenalan tu saya dengan dia tu semula tu adalah berpunca daripada yalah sebab kita bila walaupun kita berpisah sekarang kan ada media sosial kan, so masih kita lagi contact, keep in touch. So daripada situlah saya kenal dia balik semula lah. So Rapatkan balik lah. So dia pun dah pernah berkahwin dan pernah ada family sebelum ni, tapi dia dah tak ada rezeki dia. Saya ingat dah 19 tahun lah dia pun orang kata hidup seorang lah kan. So alhamdulillah lah saya lama. So sebelum ni kakak angkat, kali kedua ni angkat terus lah. Angkat terus lah bang. Angkat nikah. Tak, saya pun terkejut pagi tu buka Instagram. Pagi lepas nikah tu. Wahal dalam 2-3 minggu sebelum tu saya jumpa dia kat Padang. Dekat Elmina. Borak lama. Dia tak jemput aku. Kan? Tapi kau Okay, the next day tu hang baru tahu lah. Betul, saya kata okey mungkin dia nak buat kecil-kecilan. Nanti besok besar-besar dia panggil lah. Memang Tapi producer kita Inai baru tahu. Tak, sorry topik ni saya tak mau pilih. Tapi producer saya yang betul-betul eager. Dia seronok sangat. Dia seronok nak tahu macam mana. Jadi saya kata okey tak apalah, saya terimalah pendapat dia. Mungkin producer abang tu dah banyak buat artis tu. Mungkin kita tak tahu. Saya macam kenal producer abang tu. Lebih ke hiburan mak. Tapi untuk Rudy, saya boleh katakan mawardah itu bukan sekadar cinta, tetapi hadirnya tenang saat jiwa lelah. Mawardah tu. Terima kasih banyak bang. Kita doa yang terbaik. Amin. Rezeki. Awak jangan gelak sangat. Jadi cerita awak ni dalam poket saya. Tapi peminat nak tahulah. Sebab kita pernah, saya dah banyak kali live dengan masa PKP lah, macam-macam. Ingat tak? Ini Ramadan ni kita shoot. Kita pernah shoot Ramadan. Kedai dia. Di PBNS. Betul. Dengan syukur. Awak ni dengan artis lah. Dengan artis. Banyak sangat dengan artis tu. Tak. Memang orang akan tengok bila pemain bola ni dia populariti dia mesti dia ke arah artis tu je. Tapi macam mana boleh cerita awak dengan Ayu kenal ni? Dia ialah orang kata jodoh tu tetap jodoh lah. Saya Ayat sebenarnya ni klise lah. Memang jodoh. Bagi eksklusif sikit. Sabar lu ada tambahan ayat dia tu. Kan? Bukan main sonok lah producer ni gelak. Sonok dapat poin ni. Okey, betul? Okey. Dia bermula sebenarnya bila tanggapan orang tu artis adalah seseorang yang artis tak boleh buat tu, artis tak boleh buat ni. Tapi sebenarnya artis balik macam mana pun adalah manusia juga. Terutama sekali bila berhadapan dengan orang tua kan. Orang tua ni kadang-kadang dia punya mindset dia memang macam tu. Dia kata kalau artis tak pandai pergi dapur, tak pandai pergi buat tak pandai masak apa semualah kan. Jadi pertamanya saya memilih isteri saya tu Rodah tu bukan sebab dia artis sebenarnya. Atas perkenalan daripada rakan sendiri, Asraruddin. Asra yang ni. Asra kenal. Asra dulu yang pertama sekali kenal dengan Ayu lah. Dia orang kawan. Dan yang nak jadikan cerita dia sampai sekarang ni saya masih ingat lagi. Saya pernah duduk satu bilik dengan Asraruddin. Time tu dia baru nak kenal dengan Ayu lah. Dia kata dengan saya, "Dik, macam mana aku nak kenal dengan Ayu Rodah ni?" Dia kata macam tu. Saya pun time tu macam artis ke ni apa semua. Time tu kita sibuk dengan bola. So kita tak tahu artis tu macam mana. Tapi kita tahulah bila tengok muka tu kita tahu dia artis. So cakap kau try lah sembang, ngajak keluar apa sembang apa semua kan. Time tu. Okay. So saya tak fikir panjang time tu. So bila dia dah berkenalan tu saya pun tak tanya dia panjang macam mana kau dengan dia apa semua. Dan sampai satu masa tu tiba-tiba lepas time tu call up Malaysia. Lepas makan malam tu kita akan free lah. Kita boleh pergi duduk minum apa semua sampai pukul 10 kita akan balik camp lah. Jadi lepas makan malam tu Asra cakap saya, "Dik, jom pergi minum," dia cakap saya.
nak gimana? Cakap, jom lah teman aku pergi jumpa Ayu minum-minum. Kebetulan time tu kita baru putus cinta. Kebetulan memang nak jadikan cerita tak memang terkejut pun. Nampak muka terkejut. Tak terkejut. Macam banyak Tak terkejut cuba pun. buat macam tak tahu, macam terkejut sikit kan. Jadi bila dia ajak saya pergi tu, saya pun kebetulan okey lah kot kan, kita pun baru lepas putus cinta, kita nak kena enjoykan diri kita, jumpa orang apa semua. So saya pun teman dia. Jadi bila teman dia tu, saya tak expect yang saya dengan Ayu ni akan serius. Tapi selepas berjumpa tu, saya tak tahu yang Asra nak canonkan saya dengan Ayu sebenarnya. Sebabkan bila dia kenal dengan Ayu tu, Ayu pernah cakap dengan dia. Ayu kata dia minat dengan saya lah. Which is sebab apa dia minat, sebab time tu pula kita hot macam mana pula kan. Keluar billboard sana, hot and spicy kan. Keluar billboard dekat Bukit Bintang, besar kan, Nike punya billboard tu apa semua kan. Tak lalat tu jadi saksi tu. Tak lalat. Betul. Kena pula kita punya time tu memang billboard kita sebesar-besar alam dekat PJ tu. Betul. Jadi rupanya dia dah cakap dengan Asra. Asra pula sebaik-baik kawan dan sahabat yang rasa dia tak dapat, mungkin siapa yang dia minat dia cuba kenalkan. Jadi dia kenalkan lah time tu. Lepas dah minum macam biasa. Lepas dah minum tu, saya time nak balik tu saya cakap, kau nak nombor dia? Dia cakap macam tu. Kita pula lepas tu time jumpa tu kita tengok Ira, ya Allah cantiknya kan. So macam bila dia offer macam tu, Asra bagi nombor telefon. So saya pun try message Ayu lah time tu. Tapi kita tak adalah serius yang macam nak sampai couple lagi time tu. Tak ada nak bercinta lagi, tak ada. Cuma kita just message lah, untuk kenal-kenalan apa semua. Dan sampai satu masa selepas tu saya pergi ke China. Ada game kat China. Ayu call dekat bilik hotel. So time tu saya pula jenis yang saya tak suka cakap phone lama-lama kan. So bila dia call saya cakap saya tak suka cakap phone lama lah. So saya pun letak phone. Kerek betul. Kerek. Kita pun market jual mahal kan? Market tinggi market tinggi kan. So lepas tu lepas dah letak phone tu, saya pergi bilik Asra. Saya tengok Asra tengah cakap phone. Rupanya Ayu call dia. Mungkinlah Ayu mengadu, adik tak nak, mungkin tak nak layan ke apa semua kan. So dari situlah bermulanya kenal. So dah lama-lama dah kenal, sampai satu tahap. Ini saya cerita kat sini bang. Eksklusif sebabkan Fizal Ahmad kan. Jadinya saya nak ambil serius untuk berkahwin tu, kebetulan time tu ada keluar satu paper bang. Keluar satu paper mengatakan saya pergi club. Time tu memang saya pergi parti hari jadi. Okay, disebabkan kawan ajak pergi, kawan baik lah main Negeri Sembilan. Jom lah teman aku ni, kita muda kan time tu kan. Okay lah kita mau pergi. Dan saya cakap dengan dia, please jangan ada perempuan lah dalam tu, sebab kita tahu kan kita main bola apa semua. At the end, time tu memang yalah kawan kan. Kita tak tahu kawan ni baik ke tak baik ke. At the end, balik pada China tu keluar paper. Gambar perempuan, perempuan sebenarnya gambar perempuan, saya perempuan dengan kawan saya seorang tu. Macam biasalah orang nak tangkap gambar apa semua. Jadi bila balik tu keluar paper perempuan, saya perempuan. Jadi macam bila keluar paper tu, dapat tahu kat orang tu, mak dengan ayah saya. So kita rasa macam kenapa keluar macam ni. So saya rasa macam cukup lah, saya dah tak nak lah engki-pengki semua benda-benda yang tak best ni untuk sampai ke berita orang tua saya. Saya pun cakap sampai masa lah kot saya nak kahwin. So sampai masa nak kahwin tu, saya berjumpa dengan abah lah, dengan arwah abah dan dengan mak. Saya cakap saya nak kahwin direct. Saya cakap saya nak kahwin, saya dah sampai masa saya nak serius. Saya tak nak lagi lah cerita bukan-bukan ni apa semua. Bila bagi tahu siapa, terus mak dengan ayah saya reject. Sebab dia tahu artis kan. So bila dia reject tu, saya rasa something yang saya kuat juga yang saya nak kahwin. Kan, saya jumpa abang saya macam mana nak buat apa semua. Sampai satu masa abang saya cakap, kau bawa je balik Ayu kat rumah, jumpa mak abah. Selepas itu kau kena terima keputusan mak abah. Dia nak ke dia tak nak, itu kau kena terima. Okay. So bila sampai je rumah tu, sebelum saya bawa dia balik rumah tu, saya tak cakap dengan dia kau kena buat apa, saya tak cakap. Tapi bila sampai je rumah, Ayu terus ke dapur. Terus ke dapur dengan mak saya ke dapur. Jadi disebabkan dia ke dapur tu je, terus arwah bapa saya cakap okeylah kahwin. Disebabkan tu je. Nak point jadi tinggi tu. Untuk makluman, hari pergi dapur tu, Hafiz Ahmad dah depan tu. Oh, okey. Kau peguam ke lawyer? Masa tu kira peguam yang berstandby lah. Just in case lah. Just in case. So dari situlah.
Perkenalan saya dengan Ayu. Dan dari situ juga bila kita kenal artis ni, sebenarnya artis ni juga manusia biasa. Betul. Juga manusia biasa. Yang membezakan mereka adalah mereka selalu keluar TV. Mungkin tanggapan orang keluar TV ni tak tahu buat kerja lain, tak tahu buat itu. Tapi sebenarnya alhamdulillah juga hingga kini dah berapa tahun dah? Nak masuk 15 tahun. 15 alhamdulillah. Jadi saya satu kriteria wife yang saya pilih, pertama saya nak cari yang pandai masak. Jadi kriteria itu yang ada pada Ayu sebenarnya. Itulah dia. Nampak cerita kita, podcast kita ni ke arah macam rancangan keluarga, rumah tangga. Tapi tak apa, saya sekali apa saja. Sebab kalau nak sembang pasal bola sepak Malaysia ni, Juli Majid Mata. Sama je kan. Bukan sama macam mana. Benda tu kita akan kupas dan kupas kan. Kita nak tengok sisi lain. Okey, sebelum kita berpisah lah, untuk segmen yang pertama. Segmen yang pertama. Okey. Di kata-kata orang tua yang masih lagi kekal dalam ingatan sebagai pemain bola. Bulan Ramadan ni pasti akan mengingatkan kita kepada benda-benda macam tu. Mungkin di mak ataupun ayah, kata-kata yang masih kekal dalam ingatan ya sebagai pemain bola. Dia sebenarnya kalau kata-kata tu kita tak boleh balas lah dengan apa yang dia buat. Sebab orang tua saya ni, dia sentiasa bila saya pergi game mana-mana pun dia akan datang. Mesti datang? Betul bang. Datang support. Kita pergi game mana-mana pun datang. Walaupun yelah bukanlah masa kita underage pun sama datang tengok kan. Tapi dia datang tengok, dia tengok saja. Dia tak pernah pun nak itu ini apa semua, tak ada bang. So semua macam sekarang kalau kita ada anak pun, sekarang kita ada anak kan. Contoh kalau anak kita buat salah, kita memang bantai. Tapi dia tak ada. Dia senyap je. Sebab mungkin dia serahkan benda tu dekat coach kan. So jadi kita jadi macam yelah benda tu, jadi saya rasa untuk saya rasa diorang ni bagi saya semangat lah untuk saya meneruskan kerjaya saya sebagai pemain bola. Sebab saya rasa itu cita-cita saya nak jadi player bola. Lepas tu bila every game pun dia datang tengok kan, kalau jauh pun dia datang kan. Jadi saya rasa benda tu salah satu tak dapat balas bang. Bukan saja daripada kata-kata orang lah maksud saya kan. Jadi saya rasa kata-kata tu jelah. Kita biasalah orang tua ni biasa kau jangan lupa semayang. Betul. Itu nasihat tu, jangan lupa semayang kan, hormat orang tua apa semua kan. Sebab pada saya pada saya siapa tinggi mana pun sekali kau kat situ je kan. Sebab yelah memanglah orang kata nama kau hebat, tapi sampai bila pun orang akan kenal kau. Tu je bang. So saya rasa pengorbanan dia orang tu memang tak boleh nak ni lah dengan apa yang bapak ada lagi? Bapak tak ada, mak je ada. Mak ada adik, ayah dah tak ada, mak ada lagi. Sama. Mungkin kata-kata Pak Razak ni sebab dia askar. Disiplin tinggi. Jangan main-main. Yang krip kan. Dia sangat tegas lah. Sangat tegas. Tegas dari segi masa lah. Dari segi masa disiplin. Dia sampai kalau dekat rumah, kalau dia kata keluar pukul 10, dia dah ada dalam kereta. Okey. So kita dah faham sangat lah. Kalau dia ada dalam kereta, kita lambat, tinggal memang dia akan tinggal lah. So dari segi timing memang arwah bapak saya tekankan. Dari segi timing. Dan sama jugalah macam Rui cakap tadi, mana kita asal, mana kita start, jangan lupalah dari mana kita berasal lah. Maknanya jangan kita sombong dengan orang, hormat orang. Itu benda-benda yang dia selalu ingatkan saya lah. Solat seperti biasa lah. Jadi itulah peranan ibu bapa samping kita. Segmen pertama ni more to family bang. Betul. Macam keluarga sikit. Tak, saya pun kadang-kadang nak bosan bang nak sembang bola ni. Pasal benda-benda macam ni mungkin dia tak pernah share sebelum ni. Betul. Platform lain ataupun tempat lain kan. Yang pasal kakak angkat tu. Kakak angkat. Saya tak tahu bang. Pergi dapur. Pergi dapur punya point tinggi tu. Tu mana yang tinggi. calon-calon yang kena dengar ni kan ambil point tu kan. First kali pergi dapur. Bawa pergi rumah. Tetapi hasil usaha Asharuddin Putra ni membawa dia dengan Allah bagi rezeki dia lah dari Mekah lah. Betul. Saya sampai sekarang saya pernah ke umrah, saya sampai jumpa dia kat sana. Saya jumpa dia kat sana. Memang dia antara sahabat yang saya akan ingat sampai bila-bila lah. Mau tak ingat? Mau tak ingat, dah nak 7 dah ni. Okey, kita akan berehat seketika dalam lepas ni kita sembang pasal bola. Okey. Saja. Sebab anda kena salahkan penerbit saya. Kerana dia yang meletakkan segmen sensasi sokset artis ni sebagai segmen yang pertama. Kita akan berehat seketika, kembali selepas ni dalam Nindia 3.0.